Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Dalam sidang media 2 hari lalu, kerajaan telah mengumumkan pembukaan beberapa lagi baki sektor peruncitan setelah mengadakan perbincangan bersama dengan kementerian yang berkaitan serta data-data dan penilaian risiko daripada Jawatankuasa Teknikal PKP termasuk daripada KKM dan MK. Saya menerima banyak maklum balas yang positif daripada orang ramai, terutamanya peniaga-peniaga kecil yang membolehkan perniagaan mereka bernafas kembali. Namun tidak kurang juga yang masih mempertikaikan kenapa PKP 2.0 ini terlalu banyak kelonggaran yang diberikan. Saya pernah menjelaskan bahawa kelonggaran ini adalah demi kelangsungan hidup orang ramai, khususnya mereka di kalangan B40. Tetapi walaupun kelonggaran diberikan, kerajaan telah memperketatkan dari segi SOP. Inilah aspek paling penting untuk kita mengawal penularan COVID-19. Malah pihak PDRM memperkasakan Task Force Operasi Pematuhan bagi memastikan pengawasan dilaksanakan terhadap pematuhan SOP yang telah bagi menjamin rakyat patuh kepada SOP yang dikeluarkan. Sekiranya ada pihak yang melanggar SOP, maka tindakan tegas pasti diadakan, pasti dikenakan. Malah bagi premis perniagaan mereka juga boleh ditutup kerana gagal mematuhi SOP. Hari ini saya akan mengumumkan beberapa pembukaan sektor-sektor tertentu yang telah pun dipersetujui. Sektor tersebut adalah yang pertama, kebenaran memancing untuk perikanan rekreasi, iaitu di kolam pancing, houseboat, pelantar pancing ataupun kelong, rumah rakit dan bot atau vessel memancing. Kerajaan sebelum ini telah membenarkan aktiviti memancing bagi tujuan sara hidup di bawah sektor perikanan. Namun begitu, kita juga menerima banyak rayuan yang melibatkan pengusaha-pengusaha kolam pancing, houseboat dan boat vessel memancing yang hilang mata pencarian ketika ini. Setelah membuat penilaian risiko bersama pelbagai agensi dalam Jawatankuasa Teknikal, kerajaan bersetuju untuk membenarkan operasi kolam pancing, houseboat, pelantar pancing ataupun kelong, rumah rakit dan boat vessel memancing berdasarkan SOP yang ketat. SOP kolam pancing, pelantar pancing ataupun kelong, rumah rakit yang ditetapkan sebahagiannya adalah seperti berikut. Kolam pancing yang ingin beroperasi perlu berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT dan Jabatan Perikanan Malaysia, manakala rumah rakit dan pelantar memancing ataupun kelong pancing perlu berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. Semua premis hendaklah memastikan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 2 meter antara setiap pemancing semasa aktiviti, dan tempat duduk pemancing perlu ditandakan dengan jelas. Premis juga hendaklah menyediakan pendaftaran pelanggan melalui MySejahtera ataupun buku untuk ditulis secara manual kalau tiada MySejahtera, menyediakan hand sanitizer ataupun sabun untuk mencuci tangan, melakukan saringan suhu dan melaksanakan sanitasi setiap 2 jam mulai masa dibuka sehingga premis ditutup. Premis juga hendaklah disanitasi secara keseluruhan selepas ditutup.
Masa operasi yang dibenarkan adalah bermula dari 8 pagi dan perlu ditutup pada jam 10 malam. Pertandingan memancing adalah tidak dibenarkan. Manakala bagi SOP, houseboat, sewaan bot atau sampan memancing adalah seperti berikut. Mana-mana perkhidmatan houseboat, sewaan bot atau sampan memancing yang ingin beroperasi perlu berdaftar dengan PBT, pihak berkuasa tempatan dan juga Jabatan Perikanan Malaysia. Bilangan maksimum penumpang termasuk jurumudi dalam satu-satu bot tidak boleh melebihi 50% daripada kapasiti asal. Pemilik houseboat hendaklah menyediakan pendaftaran pelanggan melalui MySejahtera ataupun buku untuk secara manual, menyediakan hand sanitizer atau sabun untuk mencuci tangan dan melakukan saringan suhu. Mengenai bot ataupun vessel memancing adalah seperti berikut. Pemilik bot vessel perlu mempunyai lesen Jabatan Laut dalam tempoh yang sah dan berdaftar dengan Jabatan Perikanan Malaysia. Kapasiti bot atau vessel tidak melebihi 50% dari bilangan penumpang maksimum. Dan seperti biasalah, mempunyai MySejahtera seperti yang saya sebutkan tadi. Dan pesta dan sebarang pertandingan memancing adalah tidak dibenarkan. SOP terperinci boleh dirujuk di laman sesawang Jabatan Perikanan Malaysia dan MKN, dan tarikh berkuat kuasa mulai besok. Semua sekali tadi yang berkaitan dengan mancing, yang berkaitan dengan perikanan tadi. Kerajaan juga telah mendengar pembentangan daripada Kementerian Pengangkutan MOT berhubung dengan operasi Institut Memandu dan Pusat Latihan Penerbangan. Setelah membuat penilaian risiko bersama agensi yang terlibat, Jawatankuasa Teknikal PKP hari ini turut bersetuju. Teknikal PKP kerajaan dan kerajaan turut bersetuju untuk membenarkan Institut Memandu dan Pusat Latihan Penerbangan beroperasi dengan SOP yang ketat. Bagi Institut Memandu, arahan ini merangkumi perkhidmatan latihan pemanduan, kurikulum pendidikan pemandu ataupun KPP, Q1, Q2, 01, 02 dan 03, perkhidmatan pra-ujian pemanduan, perkhidmatan ujian teori dan praktikal, LITA dan jalan raya. Waktu operasi dibenarkan bermula 7.30 pagi sehingga 8.30 malam. Antara SOP yang ditetapkan seperti berikut: mewajibkan memakai pelitup muka oleh pengajar dan juga calon ataupun yang belajar memandu tersebutlah, ya. Pihak Institut Memandu perlu memastikan keberadaan calon yang berkaitan untuk slot latihan pengujian sahaja berada di premis Institut Memandu pada satu masa dan tidak dibenarkan menunggu. Mengamalkan penjarakan fizikal di kaunter tempat menunggu dengan pengosongan tempat duduk di antara pelanggan dan penandaan garisan bagi penjarakan fizikal 1 meter. Sanitasi juga perlu dilaksanakan, ya. Setiap habis pemanduan, ini pernah kita umumkan dulu. Setiap habis memandu, kereta mesti disanitasi, ya. Begitu juga pejabat. Manakala bagi pusat latihan penerbangan, arahan ini merangkumi pentadbiran di Approved Training Organisation ataupun ATO, termasuk Type Rating Training Organisation, Flying Training Organisation dan Flying Club Instruction in Flying. Pentadbiran latihan berulang yang mandatori bagi menampung operasi penerbangan awam dibenarkan untuk jurutera penerbangan, pegawai trafik udara,
kru kabin, kaki tangan security dan pengendalian bahan berbahaya. Antara SOP yang ditetapkan adalah seperti berikut. Pelatih yang telah berada di Approved Training Organisation perlu terus kekal berada di ATO ataupun Approved Training Organisation. Pelajar perlu mendapatkan surat kebenaran pergerakan bagi merentas negeri dan daerah untuk pergerakan ke ataupun dari ATO. Pergerakan pelatih dari Semenanjung dan Sabah Sarawak adalah tertakluk kepada garis panduan MKN negeri. Semua kemasukan pelatih baru ke ATO adalah tertakluk kepada kelulusan CAAM. Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara hybrid, iaitu secara bersemuka dan dalam talian bagi pelatih yang berada di ATO dan kediaman sendiri selaras dengan garis panduan pengurusan operasi CAAM dan ATO. SOP terperinci boleh dirujuk kepada laman sesawang Kementerian Pengangkutan dan MKN dan mula beroperasi. Akan mula beroperasi pada hari besok. Ramai yang bertanya besok cuti. Tapi kita benarkan beroperasi besok, terserah bila mereka nak mulakan. Seperti diumumkan 2 hari lalu bahawa kerajaan telah pun membenarkan latihan berpusat bagi pasukan-pasukan dalam Liga Sepak Bola Malaysia ataupun MFL, Liga Hoki Malaysia MHL dan Liga Sepak Takraw STL bermula Isnin 15 Februari bagi memulakan kembali saingan penganjuran kejohanan tersebut seawal 5 Mac 2021. KBS telah mengemukakan permohonan untuk membenarkan beberapa aktiviti sukan khususnya yang bersifat individu serta tanpa sentuhan bagi tujuan kecergasan diri, penjagaan kesihatan individu dan peningkatan kemahiran kendiri serta kelangsungan industri sukan negara. Setelah membuat penilaian risiko bersama pelbagai-bagai agensi dalam jawatankuasa teknikal MKN, kerajaan bersetuju untuk membenarkan aktiviti sukan seperti berikut: jogging, brisk walking, berbasikal dan senaman yang terhad kepada 2 orang dan dilakukan di dalam kawasan kejiranan. Yang kedua, tenis, badminton, pingpong untuk acara perseorangan. Jadi tidak ada persentuhan. Kalau dalam court, mereka berada di kawasan yang jauh antara satu sama lain. Permotoran, 2 roda dan 4 roda. Aktiviti latihan kemahiran kendiri untuk latihan yang secara bersendirian seperti bola sepak, bola keranjang, hoki dan sepak takraw yang dilakukan secara berseorangan. Bola menimbang bola secara bersendirian, bola takraw menimbang takraw, bola keranjang main secara latihan bersendirian untuk skor gol dan jadi itu secara bersendirian, untuk latihan secara bersendirian. Tidak ada pertandingan. Gimnasium dan golf. Penggunaan fasiliti sukan dan rekreasi komersial seperti pusat kecergasan, gimnasium, dewan badminton, gelanggang tenis, pingpong, sepak takraw, padang golf, bola sepak, futsal, bola keranjang, pusat litar pemotoran dan padang golf hendaklah secara penjadualan dan tempahan. Walk-in tidak dibenarkan. Ini bagi operator pusat-pusat sukan yang disebutkan tadi. Boleh beroperasi tetapi secara penjadualan mesti
mohon dulu dan ditempah dulu sebelum tak boleh walk in kerana untuk memastikan crowd ataupun orang ramai dapat dikawal dari segi jumlah pemasukan. Saya nak sebutkan sedikit SOP yang berkaitan. SOP am untuk sukan badminton, tenis dan pingpong tadi, kebenaran hanya bagi acara perseorangan saja. Untuk di kawasan premis itu hanya 30% saja dibenarkan ada di situ. Dilarang berkongsi peralatan seperti raket dan bat. Memastikan semua SOP asas dipatuhilah. Ya, kalau nak masuk ke premis, setiap premis, maka perlu ada saringan suhu, hand sanitizer serta dengan apps MySejahtera. Itu yang asas, itu mesti dipatuhi di setiap aktiviti yang dilaksanakan. Mengenai gimnasium, penjarakan sosial 1 hingga 3 meter untuk aktiviti statik dan 3 hingga 5 meter aktiviti dinamik. Hanya 30% individu yang dibenarkan berada di dalam premis. Jarak susunan peralatan sekurang-kurangnya 2 meter antara satu dengan lain. Peralatan yang dikongsi dibersihkan dan dinyah kuman selepas setiap kali penggunaan. Mesti disanitasi setiap kali penggunaan. Kelas latihan berkumpulan tidak dibenarkan, manakala penggunaan bilik persalinan, bilik mandi adalah dilarang. Bermakna selepas habis latihan gym, mandi kat rumah. Tidak dibenarkan untuk mandi di pusat gimnasium. Untuk SOP golf, penggunaan satu bagi untuk satu orang, pemakaian mask dan sarung tangan oleh KD sepanjang masa. Untuk driving range dibenarkan dengan mematuhi protokol pengurusan dan SOP yang akan dikeluarkan oleh, yang kita sudah pun keluarkan dan oleh pengurusan. Dilarang berkongsi peralatan golf. Tidak dibenarkan ataupun dilarang penggunaan bilik mandi atau persalinan. Bermakna lepas golf terus baliklah. Tidak dibenarkan mandi ataupun menukar pakaian di bilik persalinan. Pastikan tiada bersalaman, persentuhan dan bersentuhan. Ya, tidak boleh. Dan yang paling penting sekali adalah clubhouse. Tidak dibenarkan penggunaannya. Mana tak boleh macam biasalah, lepas habis golf duduk sembang-sembang dengan grup, minum-minum dan sebagainya. Habis golf terus balik kerana clubhouse juga tidak dibenarkan digunakan. Jadi sehingga kini semua jenis sukan dan aktiviti rekreasi yang saya sebutkan tadi adalah antara aktiviti sukan yang boleh memastikan ada penjarakan dan tiada persentuhan. Sukan yang melibatkan persentuhan dan juga berpasukan terutamanya, begitu juga dengan yang sukan yang ada pertandingan perlawanan, ada combat, tidak dibenarkan. Masih lagi tidak dibenarkan. SOP terperinci boleh dirujuk di laman sesawang KBS, Kementerian Belia dan Sukan, dan juga MKN. Pemantauan SOP juga ya akan melibatkan sukarelawan yang ditubuhkan atas inisiatif Kementerian Belia dan Sukan, iaitu rakan muda Sports Bubble Volunteers. Jadi kita ucap terima kasih kepada KBS kerana menggunakan rakan muda untuk membuat pemantauan. Dan semua aktiviti yang saya sebutkan tadi mula berkuat kuasa dan mula beroperasi dan berkuat kuasa besok. KKM hari ini juga mendapat laporan mengenai situasi COVID-19 di Bandar Raub Perdana, Raub Pahang. Sehingga kini KKM mengesahkan 75 orang telah disahkan sebagai kontak rapat
kepada kes positif COVID-19. KKM telah mengambil 40 sampel PCR dan daripada jumlah itu 35 negatif, manakala yang lain masih menunggu keputusan. Saringan bersasar terhadap baki kontak rapat sedang dilaksanakan. Setelah membuat penilaian risiko, maka pihak kerajaan atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia telah bersetuju untuk melaksanakan PKPD di Bandar Rauk Perdana, Rauk Pahang bermula 12 hingga 25 Februari 2021. Seperti biasa, SOP PKPD sama dengan yang pernah saya umumkan beberapa kali dan bolehlah merujuk kepada laman sesawang MKN. Seperti biasa, saya akan umumkan secara ringkas mengenai Task Force Operasi Pematuhan. Semalam sebanyak 3,366 Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 15,761 anggota telah melakukan 72,474 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP di seluruh negara. PDRM semalam telah menahan 575 individu atas kesalahan engkar SOP dan daripada jumlah itu 532 telah di-compound, 39 direman dan 4 dijamin. Antara kesalahan engkar SOP termasuklah gagal menyediakan peralatan merekod butiran diri dan pelanggan. Jadi saya harap premis-premis tertentu, setiap premis mesti menyediakan peralatan untuk merekod butiran diri. Kalau terbaik adalah MySejahtera, kalau tidak ada MySejahtera ataupun pengguna tidak mempunyai telefon yang boleh mereka download MySejahtera, kedai ataupun premis mesti menyediakan rekod untuk merekodkan butiran diri melalui buku-buku yang disediakan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menyediakan buku-buku untuk dimasukkan secara manual ni. Kalau di kawasan luar bandar tidak ada internet, gunakan buku ini. Tiada penjarakan sosial, tiada memakai pelitup muka dan sebagainya, masih lagi terdapat kes yang melibatkan hampir 100 yang diambil tindakan kerana tidak ada penjarakan sosial dan juga tiada pelitup muka ini. Dan rentas negeri dan daerah tanpa kebenaran seramai 70 orang. Jadi saya harap rakyat kita patuhlah kepada setiap peraturan yang diperkenalkan. Mengenai Ops Benteng, semalam Ops Benteng telah berjaya menahan 37 parti serta merampas 6 buah kenderaan darat dalam operasi di seluruh negara. Dalam operasi juga semalam 126 buah kapal dan bot turut dikesan. Ada yang dikesan yang diarahkan berpatah balik atau diarahkan keluar daripada perairan negara kita. Sebanyak 522 sekatan jalan raya Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara yang melibatkan pihak polis, angkatan tentera, rela, AKSEM dan lain-lain lagi. Mengenai Ops Sanitasi Awam, semalam 101 Ops Sanitasi dilaksanakan di seluruh negara yang melibatkan 547 anggota bomba dan penyelamat Malaysia, 170 PBT serta 102 buah jentera JB Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mengenai kuarantin wajib, semalam seramai 604 individu tiba di semua pintu masuk antarabangsa dan semua mereka telah di kuarantin wajib. Mengenai tapak binaan, semalam CIDB, penguatkuasa CIDB membuat 88 pemeriksaan tapak binaan di seluruh Malaysia. Daripada jumlah itu, 84 tapak binaan beroperasi dan mematuhi SOP yang ditetapkan, manakala 4 lagi tapak binaan tidak beroperasi. Tuan-tuan dan puan-puan, buat pertama kali sambutan Tahun Baru Cina disambut dalam suasana norma baru pada tahun ini.
Berbanding tahun lalu, sambutan tahun ini berbeza, amat berbeza. Disebabkan dunia masih diselubungi penularan COVID-19. Walaupun tidak dapat merayakan Tahun Baru Cina seperti tahun-tahun sebelumnya, perkara yang paling utama ialah semua rakyat mesti sihat dan dijauhi daripada wabak ini. Saya percaya akan datang apabila wabak ini berakhir, masih banyak lagi tahun-tahun baru Cina yang boleh dirayai. Oleh itu saya berharap ketika ini masyarakat Tionghoa perlu berada di kawasan permastautin mereka dan tidak pulang ke kampung untuk merentas daerah dan negeri. Saya amat menghargai ramai citizen yang terutamanya daripada kaum Cina, kaum Tionghoa yang menghantar mesej kepada saya memaklumkan mereka sanggup meraihkan Tahun Baru Cina di tempat mereka bermastautin sebagai langkah pencegahan wabak COVID-19 dan tidak akan pulang ke kampung halaman agar tidak membawa virus balik ke kampung dan menjangkiti kumpulan-kumpulan yang berisiko tinggi seperti ibu bapa mereka atau datuk nenek mereka sendiri. Justru saya berharap patuhilah SOP yang ditetapkan, jaga kawalan kendiri, penjarakan fizikal dan pelitup muka bagi mengelak penularan virus ini. Seperti biasa, seperti yang lepas, waktu Hari Raya serta Deepavali, pihak polis akan mengawal ketat sempadan daerah dan negeri kerana rentas daerah dan negeri masih lagi dikekalkan dan masih lagi tidak ditarik balik. Oleh itu, saya berharap tidak perlu pulang ke kampung halaman masing-masing untuk merentas daerah dan negeri kerana seperti yang telah dilaksanakan di waktu-waktu lepas, mereka yang ingin merentas daerah dan negeri pastinya akan diarahkan berpatah balik oleh pihak polis di Sekatan Jalan Raya atau mungkin akan dikenakan tindakan undang-undang oleh mereka. Dan saya harap yang berada di rumah untuk merayakan Tahun Baru Cina ini, oleh kerana kita telah pun menetapkan SOP yang ketat, termasuklah jumlah yang boleh merayakan Tahun Baru Cina ini, saya harap mereka patuh. Kerana seperti yang lepas, sewaktu Hari Raya dan juga Deepavali, pihak polis akan membuat pemantauan dari taman ke taman perumahan atau daripada kampung ke kampung. Kalau dulu ramai yang diambil tindakan, jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan tidak perlulah melakukan kesalahan sehingga diambil tindakan oleh pihak polis. Elakkan daripada melanggar SOP yang ditetapkan. Menjaga SOP bukan semata-mata untuk mengelakkan daripada diambil tindakan oleh polis, tetapi yang pentingnya adalah tindakan tersebut boleh menjaga keselamatan diri, keluarga dan juga masyarakat. Untuk itu, patuhilah setiap SOP. Dan kepada seluruh masyarakat kaum Cina ataupun kaum Tionghoa, saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina, Gong Xi Fa Cai, Sinian Kuai Le. Terima kasih, saya buka kepada soalan. Datuk Mohan daripada RTM. Semalam 3,288 kes baru dan 14 kematian telah dicatatkan. Sejak PKP kedua bermula pada 13 Januari lalu, kes baru di Selangor, KL, Sarawak, Melaka dan Johor masih menunjukkan trend peningkatan. Melihat pada perkara ini, apakah negeri-negeri ini perlu melalui SOP yang lebih ketat? Kita, seperti kita tahu yang tempoh PKP ini akan tamat pada 18, akan sampai tempoh, bukan tamat, akan sampai tempohnya pada 18 bulan. Saya percaya Kementerian Kesihatan sedang menyediakan laporan untuk menasihati
mesyuarat khas MKN nanti. InsyaAllah dia akan bawa ke jawatankuasa teknikal, kita akan bincang, dan selepas itu dibawa ke jawatankuasa khas MKN. Jadi segala pandangan dan cadangan daripada KKM kita akan patuhi, dan insyaAllah akan diumumkan lah, sama ada kalau sambung ke tak sambung ke SOP ketat dan sebagainya, itu akan dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan. Ya, tunggulah. Aisyah ada bernama. Terdapat permintaan dari industri salon kecantikan memohon kebenaran beroperasi dengan SOP ketat kerana sejumlah pekerja industri itu terjejas pendapatan dan terpaksa dibentikan kerja. Apa pandangan MKN mengenai hal ini? Ya. Okey, semalam di dalam sidang khas kita telah pun memberikan arahan kepada setiap kementerian ya untuk mencadangkan mana-mana lagi sektor-sektor ataupun jenis-jenis perniagaan yang masih belum dibuka, supaya mereka mencadangkan berserta dengan SOP, supaya pihak MKN bersama dengan Kementerian Kesihatan serta kementerian yang berkaitan boleh duduk dan berbincang. Dan jika dipersetujui oleh mereka boleh bawa ke jawatankuasa teknikal, dan selepas itu dibawa ke sidang khas MKN. Sidang khas MKN kali ini jumlahnya besar. Bukan saja terdiri daripada sebahagian daripada menteri-menteri, tetapi juga setiap menteri besar dan ketua menteri terlibat di dalam jawatankuasa sidang khas MKN tersebut yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mana setiap keputusan yang kita buat adalah berdasarkan kepada sidang khas MKN tersebut. Jadi mana-mana yang belum lagi kita benarkan, seperti salon kecantikan dan sebagainya, nanti kita akan bincangkan. Bukan setakat itu saja, semua sekali cadangan daripada pihak kementerian kita bincangkan, supaya kalau kita umumkan, kita tak umumkan sedikit demi sedikit lagi, tapi mungkin kita boleh umumkan secara serentak ataupun sebagaimana yang diputuskan nanti. Jadi insyaAllah kita akan lihat setiap permohonan daripada para peniaga ini. Saya hari ini pun saya menerima cadangan, dah pun dibangkitkan. Saya dah bangkitkan di dalam mesyuarat teknikal. Ya. Kita hari ini terima lagi cadangan daripada pihak Persatuan Orang Buta yang kerjanya hanyalah untuk mengurut. Saya faham bagaimana sukarnya kehidupan mereka, kerana kehidupan mereka bergantung kepada kerja mereka yang mengurut semata-mata. Tidak ada kerja lain yang mereka lakukan. Tidak ada pekerjaan, bermakna tidak ada pendapatan. Bagaimana mereka hidup? Kita sangat bersimpati perkara ini. Kita telah meminta kepada KKM untuk melihat kepada perkara ini dengan lebih detail supaya diseimbangkan antara keperluan hidup tukang urut Persatuan Orang Buta ni dengan keperluan menjaga kesihatan, kerana ia melibatkan sentuhan. Ini pekerjaan yang melibatkan sentuhan direct. Jadi kita telah minta KKM misalnya untuk melihat secara lebih detail lagi apa pandangan mereka tentang perkara ini. Jadi banyak perkara nanti kita akan bincangkan, dan insyaAllah kita akan umumkan sampai waktunya nanti. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.